Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berpeluang untuk meneruskan pengajian kita dalam dalam mempelajari kitab Hujjatul Al-Balighah, insya-Allah bab tauhid. Sebelum ini kita dah tengok dah persamaan-persamaan di antara manusia yang Allah panggil golongan musyrikin, iaitu mereka juga yang kita gelar jahiliah, tetapi mereka juga dalam kehidupan agama mereka juga ada agama dan ada banyak persamaan-persamaan dengan yang berada dalam Al-Quran. Cuma sikap mereka, ikhtiar mereka yang tak nak beramal. Mereka ada solat tapi mereka tak solat. Mereka ada buat perkara kebaikan, mereka tak buat kebaikan. Itu atas dasar ikhtiar mereka. Tapi dari segi amalan dan agama banyak persamaan-persamaan. Dan kenapa kita perlunya belajar mengenai awal jahiliah? Kerana dalam asar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan sekiranya kita mempelajari Al-Quran, bertadabbur Al-Quran, susah kita nak fahami sekiranya kita tidak memahami keadaan Arab jahiliah. Kenapa? Kerana Al-Quran diturunkan peringkat permulaannya untuk memperbetulkan akidah Arab jahiliah. Jadi kalau kita tak memahami, menyelami mereka dia punya akidah mereka, maka kita tak akan faham dengan cepat apa-apa kandungan Al-Quran. Seperti mana asar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau ada menukilkan bahawasanya rantai Islam akan terputus satu demi satu sekiranya lahir golongan masyarakat Islam yang tidak mengerti apa itu Arab jahiliyah. Innama tanqudu uril islami urwatan iza nasya'a fil islami man la ya'riful jahiliyata. Putus satu. Maka bila kita mempelajari ahwal Arab jahiliyah, insya-Allah bila kita bertadabbur saja, kita cepat faham apa maksud Allah ceritakan bab kezaliman, bab syirik seperti mana yang ada dalam Al-Quran, insya-Allah. Dan dua siri sebelum ini kita dah tengok dah persamaan apa yang ada dalam Al-Quran dengan amalan-amalan orang Arab jahiliyah. Walaupun mereka kita gelar jahiliyah, tetapi amalan-amalan mereka banyak yang menyamai amalan-amalan kita. Banyak, tapi suatu sahaja perbezaan nyata ialah dari segi akidah. Dari segi akidah pun mereka percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang membezakan kita dengan dia ialah bagi dia kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala tetap ada, cuma mereka meyakini ada makhluk-makhluk yang lain yang ada sifat-sifat Allah pada golongan pada makhluk-makhluk yang rapat dengan Allah. Ini saja perbezaan dia. Sebab itu bila Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru golongan-golongan Arab jahiliyah, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah. Bila mengatakan tidak ada ilah selain Allah, mereka terus marah. Pasal mereka kenal apa itu ilah. Mereka tahu. Tetapi kita mengucap, hari-hari mengucap dua kalimah syahadah, kita tak faham ilah. Sebab tu kita tak tahu adakah akidah kita ini berada dalam landasan yang benar. Jadi itu tujuan kita berdasar siasat kitab ini. Maka insya-Allah pengarang akan ceritakan
apa dia ilah mengikut pandangan Arab jahiliah dan apa sebenarnya yang ada dalam syahadah kita setiap hari kita bersyahadah tersebut. Kita baca balik baru ni kita ada pembukaan saja, perbezaan di antara. Yang pertama, perbezaan dalam istilah. Persamaan dah jelas. Perbezaan kita nak belajar malam ni. Perbezaan inilah yang kita rasa perlu kita beri tawajuh, memberi perhatian sikit. Kenapa? Pasal khawatir, takut akidah kita sama dengan akidah orang Arab jahiliah. Pasal akidah ini orang tak nampak. Hanya kita sendiri yang tahu akidah kita berdasarkan apa yang diceritakan oleh Al-Quran. Suami tak tahu akidah isteri, isteri tak tahu akidah suami, begitu juga dengan anak-anak, tak ada orang tahu kecuali kita sendiri yang mengetahui apa akidah kita. Nak tahu benar ke tak benar akidah kita, hanya Al-Quran yang boleh tunjukkan di mana kesilapan akidah kita. Kita khawatir, takut akidah kita juga hampir menyerupai dengan akidah orang Arab jahiliah yang Allah panggil dia golongan musyrikin, golongan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Tengok Jadi muka surat seterusnya lah yang kita tinggal baru ni, perbezaan fahaman tentang tauhid ilah. Definisi ilah tu apa berbeza dia? Apa dia tauhid? Tauhid ialah mengadakan sesuatu kepada satu, itu tauhid ni. Mengadakan yang banyak-banyak ini kepada mengesakan Allah, itu tauhid. Baginda ditentang kerana fahaman berbeza tentang tuntutan tauhid pada lafaz tentang ilah. Tengok uraian dia. Ditentang lafaz ilah saja yang berbeza. Pasal mereka orang Arab tahu ilah. Kita tak tahu ilah, tahu sebut saja. Sebab tu bila sebut ilah kita kata la ilaha illallah, tapi tak tahu ilah. Maka kita pun buat tak kisah saja. Ni nak tengoklah ni. Dan perkara-perkara berkenaan ilah. Ini perbezaan dia, mereka menentang. Bukan mereka menentang pasal amalan-amalan. Orang Arab ni dah ada solat, dah ada puasa, tapi tak tentang pun. Yang mereka tentang ialah dari segi perkataan ilah tadi. Sebab tu kalau kita ingat pasal mengerjakan haji, orang Arab jahiliah ini mengerjakan haji dan mereka talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda, hingga akhir tadi. Bila sampai ke satu tempat apa? La syarika lak. Kami jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, wahai lakum, wahai manusia, wahai kamu semua, qad cukup. Nabi kata. Kenapa? Pasal disuruh stop dah tu. Stop tempat jangan syirik. Tapi mereka tambah lagi. Mereka tambah apa? Mereka tambah kalimah-kalimah syirik dalam talbiyah seterusnya. Baru ni macam Ustaz Asri kan, ada cerita lafaz dalam hadis, lafaz dia orang tadi. Dia kata apa? Dia kata la syarikan illa syarikan, kecuali syirik. Apa dia? Kecuali syirik yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dia buatnya. Kecuali syirik yang Allah benarkan. Kecuali syirik yang Allah benarkan, maknanya seolah-olah mereka memahami ada syirik yang Allah benarkan dengan cara mereka menyeru golongan-golongan yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu punca dia. Maka bila mereka berkeadaan macam itu, maka mereka berkeyakinan Allah memang Allah, ilah asghar, ilah akbar, dan golongan-golongan lain ilah asghar. Siapa dia? Golongan-golongan yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasal siapa golongan-golongan rapat? Golongan rapat ialah golongan yang menghabiskan sebahagian besar mereka hidup ini dengan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka golongan-golongan ini seperti mana? Golongan nabi-nabi, golongan wali-wali, dan golongan malaikat. 3 golongan, dan masuk golongan jin, 4 golongan. Golongan-golongan ini, contoh golongan-golongan wali-wali yang biasa masyarakat kita terpesong, ialah golongan ini golongan yang alim. Mereka menghabiskan masa hidup mereka dengan
mengabdikan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, dan latihan rohani, mereka tawaduk, mereka taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mereka taat dengan Allah Subhanahu wa taala, apa jadi? Allah redha dengan amalan-amalan wali. Bila Allah redha, maka Allah balas dengan keramah yang diberi kepada wali-wali tersebut. Yang menjadi masalahnya, bila wali ini mati, ini direka amalan lah. Bila wali ini mati, maka masyarakat ketika itu memandangkan mereka rapat dengan Allah masa dia hidup. Bila dia mati, mesti Allah balas anugerah khas kepada wali-wali ini bila dia mati. Jadi mereka pun mulalah buat baik dengan menyeru kubur-kubur wali tersebut, dengan pergi kubur dan meminta pasal apa? Pasal mereka yakin roh wali tadi ada anugerah khas daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mereka mengatakan, kami bukan menyembah roh wali, kami menyembah Allah. Cuma menjadikan wali orang rapat dengan Allah, kononnya Allah boleh makbulkan doa bila dia rapat dengan ahli. Itu problem, itu yang punca masalah dia. Maka di sini mereka kata syirik yang Allah benarkan, syirik yang Allah dalam lingkungan kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah faham dia. Tapi pasal apa ilah-ilah tadi, mereka mengatakan sebagai tempat tumpangan dan penyempurnaan hajat. Kalau perkara-perkara besar, mereka minta dengan Allah. Tapi perkara kecil, mereka mengadu kepada wakil-wakil Allah. Sebagai contoh, roh-roh wali tadi. Mereka kata bila mati, ada roh-roh yang cepat. Jadi, disitulah kesilapan kita. Dan masyarakat kita pun banyak mengamalkan perkara ini. Pasal kita yakin bila orang tu ulama besar, bila dia mati, ada sesuatu kelebihan dengan dia. Bila kita rapat dengan dia, kononnya Allah rasa kasih sayang dengan ruh-ruh orang yang mati ini. Jadi mereka anggap ini wakil Allah. Atas dasar anugerah Allah, maka Allah beri apa? Allah beri kuasa dengan dia. Sebab itu kita percaya dengan bomoh-bomoh, kita percaya dengan perkara-perkara aswak yang kita minta dengan dia. Dengan kawasan-kawasan tertentu. Kita tengok lepas ni, kita pergi tengok dari segi istilah dahulu. Maka mereka faham maksud ilah kerana ini adalah bahasa mereka. Orang kita sahaja yang ramai tak faham. Mereka pandai mengucap tapi tak faham apa yang mereka ucapkan. Pandai mengucap sahaja, zikir sahaja, tapi mereka asyik buat syirik saja. Maka Nabi telah mentauhidkan ilah kerana bagi tentang habis-habisan oleh mereka. Jadi atas faktor ini, bila Nabi katakan la ilaha illallah, maka mereka bantah. Allah nukilkan satu ayat Al-Quran, aja'alal alihatan ilaha wahidah. Adalah pelik, dia kata Muhammad ini mengatakan ilah yang berbilang ini katakan satu. Dia kata ni pelik, tak patut Muhammad ini mengatakan ilah ini yang berbilang-bilang ini, dia mengatakan satu. Itu Allah, kami percaya dengan Allah, tapi Allah ada bagi anugerah-anugerah khas kepada nabi-nabi dia, kepada wali-wali dia, untuk ada kelebihan-kelebihan tertentu. Inna hadza, adakah ini la syai'un ujab, ini perkara-perkara yang amat ajaib. Pasal dia kata memang Allah satu, tapi sifat-sifat Allah ada pada orang yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia sifat Allah? Yang biasa menyebabkan syirik ialah sifat ada kuasa. Maknanya makhluk-makhluk yang rapat Allah boleh tolong kita, boleh selesaikan masalah kita. Kita nak apa? Ada masalah, jumpa dia tu boleh selesaikan. Kita mengatakan ini Allah bagi ke dengan dia. Bukan kata kita sembah ilah tersebut, bukan kita sembah bomoh-bomoh tersebut, bukan kita sembah wali-wali tersebut, roh wali, tapi kita sembah Allah, cuma menggunakan dia sebagai perantaraan. Dengan kita rapat dengan dia, Allah cepatkan qabul dengan menyelesaikan masalah kita. Itu dipanggil ilah. Maknanya pautan hati kita ini kepada apa-apa saja yang boleh menyelesaikan masalah kita, yang boleh sempurnakan hajat kita, itulah ilah. Banyaklah perkara-perkara ini yang kita lakukan dalam kehidupan seharian, atau perkara-perkara sebab. Berapa ramai kita pergi jumpa dengan perkara-perkara bomoh, perkara-perkara yang gaib-gaib. Banyak ramai kita pergi jumpa. Pasal kita mengatakan itu bukan ilah, itu ikhtiar. Maka sama dengan orang Arab jahiliah. Batu Allah nukil ke dalam ayat Al-Quran, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami bukan sembah dia Allah. Kami bukan sembah mereka.
Kami sembah Allah, tapi kami nak lapakkan hubungan dengan Allah. Sebab tu kami buat baik dengan roh-roh wali tersebut. Dalam surah Zumar Allah ceritakan, Allah nukilkan, takut-takut orang kata kita, kami tak sembah mereka, kami tak sembah roh-roh, kami tak sembah benda-benda gaib, tapi kami sembah Allah, tapi kami gunakan mereka ni untuk merapatkan hubungan dengan Allah. Maka di sini Waalaikumsalam, dalam ayat tadi maka itulah perkara-perkara tadi yang Allah nukilkan dalam Al-Quran dia. Maka kesamaran pertama je dah jelas, ini kena cerita minggu lepas, iaitu kesamaran dari segi ilah. Kita kena jelas, ilah ini ilah apa-apa saja yang kita rasa atas perkara luar asbab boleh menyelesaikan masalah kita ataupun boleh sempurnakan hajat kita, maka itu dipanggil ilah. Tapi bila kita tanya golongan-golongan ini, kita tak ada, kita tak syirik pasal kita tak sembah berhala. Dia itu Allah yang kedua, dia bukan Allah yang kedua. Syirik ini ialah kita percaya ada benda lain boleh tolong kita. Itulah ilah, itulah syirik. Allah tetap Allah. Solat dengan Allah, sembahyang hajat dengan Allah, zikir dengan Allah. Tapi hati kita ni kadang-kadang tak sabar dengan minta dengan Allah, dengan berzikir dengan Allah. Tak sabar dengan bila ada masalah, lambat diselesaikan masalah tersebut. Kena penyakit yang pelik-pelik. Oi, ini kena perbuatan orang, ini kena itu. Maka kita pun pergi jumpalah ilah tadi. Yang kita katakan tak salah atas dasar ikhtiar. Ini pun Allah bagi juga. Nampak tak? Sama tak dengan kita? Sama. Cuma kita rasa itu tak apa. Itu punca dia. Sama juga dengan orang Arab jahiliah. Dia bukan mengatakan dia sembah ni, tapi sembah Allah, tapi ikhtiar mereka. Itu punca dia. Jelas tak? Maksud ini kena pegang betul-betul ini. Takut-takut pautan hati kita ini ada, kita rasakan ada sesuatu yang boleh menyelesaikan masalah kita atau boleh menyempurnakan hajat kita. Itulah pergantungan. Pergantungan itulah ilah. Tapi kita tak faham. Kita ingatkan tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Kita ingatkan Tuhan itu ada Tuhan lain. Bukan Tuhan lain. Pautan hati itu Allah anugerah khas Allah kepada sesiapa saja, aulia ke, anbiya ke, malaikat ke, yang boleh tolong kita. Maka itu dipanggil ilah. Jadi bila kita buat perkara ini, kita telah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita mati tak sebab bertaubat, pasal kita tak tahu, kita rasa apa salahnya kita minta dengan Allah, cuma rapat dengan ni, maka tak bertaubat, kita tak salah, maka kita mati dalam neraka jahanam yang kekal selama-lamanya. Betul-betul takut. Tetapi kita tak risau benda ni. Pasal kita risau, kita buat jahat lain. Kita bunuh orang, kita berzina, kita mencuri, kita mau apa. Ini kita risau. Tapi bab pergantungan hati pada ini, kita risau. Sedangkan ini dosa yang paling besar. Dosa yang menyebabkan bila kita buat, tak bertaubat lantaran kita tak tahu, kita masuk neraka jahanam kekal selama-lamanya. Pasal itulah perkara yang tak boleh main-main. Sebab tu dalam Al-Quran jelas perkara-perkara ini. Dalam Al-Quran 80% Al-Quran cerita bab perkara ini je. Tapi kita lebih takut perkara-perkara lain. Maka itulah kesamaran yang pertama, definisi ilah. Jelas. Definisi ilah, walaupun kita panggil ilah, bukan Tuhan, tapi sifat-sifat Tuhan ada pada benda tersebut. Dan sifat Tuhan utama yang kita ada pada ilah, apa benda? Yang pertama, kuasa. Orang tu boleh tolong kita. Orang tu boleh menyelesaikan kita. Orang tu boleh sempurnakan hajat kita. Yang kedua, apa dia? Yang kedua ialah ilmu. Orang tu tahu perkara-perkara gaib yang apa berlaku pada kita. Orang tu tahu apa dalam hati kita. Itu ilah. Ramai kau macam ni. Macam ni kita kata, oi, dia tu nak macam tu, dia boleh baca hati orang. Itulah ilah. Bila kita mengatakan orang lain buat macam itu, tapi orang tu tak nyatakan dengan dia, maka itulah ilah. Pasal memang tak boleh. Ilmu hanya milik Allah. Sesiapa saja yang kita merasakan ilmu gaib ada pada orang lain, maka itulah ilah. Maka bila kita buat itu, itulah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena hati-hati. Dua perkara, ilmu yang gaib dengan kuasa, itu hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita boleh baca hati orang, kononnya aku tahulah, aku tahu, itu ilah. Pasal tak boleh
Kita mengetahui benda-benda gaib ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala, nabi ke, wali ke, seorang pun tak tahu. Cuma kita mengagak. Tapi agak tak apa kalau kita yakin, betul lah tu, aku tahulah. Maka dia telah mengambil kuasa Allah. Bila mengambil kuasa Allah, maka dialah sebagai ilah. Maka dia syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, dua perkara yang kita boleh syirik. Yang pertama, bab kuasa, mana dia bertolong kita. Yang kedua, bab ilmu. Syirik ilmu, syirik tasarruf. Dua perkara syirik ini yang banyak sekali masyarakat kita terpedaya dengan ditipu oleh syaitan. Tapi kita takut ni. Pasal kita tak tahu, tak pernah belajar pun. La ilaha illallah. Tidak ada orang mengajar kalimah syahadah dengan kita. Jadi kita pun mengucaplah, tiada Tuhan yang melainkan Allah. Selagi kita tak menyembah berhala, okeylah tu. Tapi pautan-pautan hati kita itu yang sebenarnya. Jelas tak? Itu definisi ilah. Okey, kita pergi kepada kesamaan yang kedua. Mereka percaya yang seperti orang Arab Jahiliyah ni. Mereka percaya yang sebahagian daripada manusia ada yang muqarrab. Ni nak kait kan? Tadi definisi ilah. Sekarang ini orang Arab Jahiliyah ni percaya di kalangan manusia ada yang rapat dengan Allah. Muqarrab rapat dengan Allah. Siapa yang rapat dengan Allah? Kenapa rapat dengan Allah? Orang yang rapat dengan Allah ialah orang yang taat dengan Allah. Siapa orang paling taat dengan Allah? Orang paling taat dengan Allah ialah Nabi. Yang kedua, sahabat lah. Lepas tu sahabat ni wali. Dan orang-orang sekarang ni yang dianggap wali, maka dia terlalu rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rapat dari segi mujahadah. yakni dia mengabdikan diri, mengurangkan nafsu dia demi meningkatkan wahyu, mengorbankan diri dia untuk pergi hari akhirat. Ini mujahadah. Yang kedua, dia latihan rohani, dia beramal, dia puasa siang malam, berdoa siang malam. Pasal apa? Nak merapatkan dengan dia. Ini orang yang muqarrab. Dua perkara, nabi dan wali. Contoh maka ini orang rapat dengan Allah, maka sampai boleh jadi wali. Sampai boleh jadi wali. Dan apabila jadi wali, Allah redha dengan dia. Allah telah beri kepada mereka beberapa anugerah. Ini je, beberapa anugerah. Anugerah khas dipanggil. Allah beri anugerah tersebut dari segi keramah. Dari segi keramah. Maka bila dia segi keramah, bila dia mati, masyarakat anggap mati pun mati dalam keramah. Ada juga kelebihan-kelebihan dia. Bila dia mati, lepas tu diminta dengan orang yang mati tadi. Siapa yang ajar ni? Siapa yang ajar dengan kita boleh seru roh mati, roh orang mati ini ada keramah ini? Itulah syaitan. Itulah selain daripada wahyu. Al-Quran tak nyatakan, tapi selain daripada wahyu dah. Dalam ayat Al-Quran, banyak sekali bisikan-bisikan syaitan. Kenapa bisikan syaitan ada? Bisikan syaitan ada kerana kita berkawan rapat dengan syaitan. Kenapa kita berkawan rapat dengan syaitan? Kita berkawan rapat dengan syaitan kerana tak faham Al-Quran, tak mengambil pengajaran daripada Al-Quran. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Mereka yang tak nak mengambil kitab Al-Quran, pengajaran-pengajaran Al-Quran bertuhan Rahman, aku bagi dia syaitan. Tugas syaitan menjadi teman setia dia. Nampak tak? Itu syaitan. Syaitan yang membisikkan, pergi minta dengan dia, pasal dia ada keramat, dia ada kesaktian, dia ada berkat. Orang pun ambil berkat, bagi-bagilah. Itu banyak sekali dalam kalau tuan-tuan tengok surah Al-An'am banyak. Dalam surah Al-An'am banyak. Tu tengok 112, 113 cerita bab jin mempengaruhi kita semua. Itu semua ajaran daripada bisikan syaitan. Syaitan yang ajar fahaman ini kepada mereka. Apa sahaja fahaman yang lawan Quran, tentunya daripada syaitan. Dia akan tipu daya kita. Syaitan akan tipu daya kita. Saya baca sikit ayat lah. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin uduwwan syayatin al-insi wal jinni. Syaitan jin dan manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din. Dia akan rapat dengan zukhrufal qaul. Dia akan membisikkan perkara-perkara indah-indah kepada manusia hingga kita percaya dengan mereka. Jadi bila ada golongan rapat ini, maka bila dia mati, golongan-golongan tadi akan percaya dengan dia hasil daripada bisikan-bisikan syaitan tadi. Jadi
Mereka percaya golongan-golongan muqarrab tadi, yang pertama dari segi kuasa, Kita baca bab kuasa ini. Kuasa. Mereka percaya yang wali-wali tadi ada kuasa mengurus yang Allah beri kepada mereka. Tengok ni. Dia bukan Allah, bukan Tuhan yang kedua, tetapi yang ada kuasa. Yang ada kuasa Allah, kita bagi sifat kuasa tersebut kepada golongan ini. Kerana kedudukan mereka yang rapat dengannya, dengan kuasa itu mereka boleh beri manfaat atau mudarat kepada orang lain. Ini jin lah. Jin boleh beri mudarat dan manfaat kepada orang lain dengan izin Allah. Sebab itu bila kita mati nanti, kalau golongan-golongan yang ikut syaitan dengan jin ini tak sempat bertaubat, masuk neraka jahanam, Allah akan jumpa dia balik dengan syaitan ni. Jumpa balik dengan syaitan, maka Allah tanyalah. Allah tanya, wahai golongan jin, ya ma'syarul jin, wahai golongan jin, kenapa atas dunia dahulu kamu banyak menyesatkan golongan-golongan manusia? Tanya ni, semua manusia dengar. Maka manusia dengar. Manusia neraka ni yang ditipu oleh jin ni akan dengar. Dia kata, wahai Allah, jin bukan tipu aku, tetapi kami atas dunia, golongan kami dapat manfaat, jin pun dapat manfaat. Maknanya Allah ceritakan, bila kita berbuat baik dengan jin atas dunia ini, kita dapat banyak manfaat. Apa dia? Dapat kesenangan, dapat kesihatan baik, dapat segala-galanya. Pasal apa? Pasal kita tak sabar berdoa dengan Allah. Kita minta dengan perkara-perkara khurafat, dengan menyeru roh-roh wali tadi, maka mereka, jin-jin tadi akan menyelesaikan masalah kita dengan perkara-perkara ini. Dengan kuasa itu, mereka boleh beri manfaat atau mudarat kepada orang lain. Maka bila dalam surah Al-An'am juga tu, saya baca sikitlah. Nampak macam mengantuk semua, saya baca sikit ayat ni. Dengar ayat Quran lain sikit tak? Tak ada, tak cuma cari dah. Okey. 130 bukan ayat lain tu. Wa yauma yahsyurum jami'an bi Allah, kumpulkan semua sekali. Tengok ni. Ya ma'syarul jinni qad istakthartum minal insi. Kenapa kamu menyesatkan manusia-manusia? Wa qala awliya'uhum minal insi, berkatalah manusia tadi, Rabbana stamta' ba'duna bi ba'din wa balaghna ajalana allazi ajjaltalana. Kami, di antara kami dapat manfaat daripada minta dengan jin tadi. Dapat faedah. Sakit sembuh. Ada hajat, dapat hajat. Nak apa-apa, masalah selesai. Maka bila kita buat yang tak dalil pada Al-Quran, maka apa kata Allah? Qalan naru mathwakum khalidina fiha illa masya Allah. Maka kamu masuk dalam neraka jahanam, wahai jin dengan manusia. Dua-dua masuk dalam neraka jahanam. Maka kuasa mengurus itu pun bukannya mereka kata dia ada sendiri, tapi Allah yang beri. Tengok ni, orang Arab jahiliah mengatakan kuasa mengurus ini, dia kata yang dibuat oleh wali itu bukan oleh roh Nabi tadi, tapi Allah yang bagi. Sama tak? Bila kita pergi jumpa bomoh, kita mengatakan ikhtiar ini, kita minta dengan Allah. Baca bismillah, baca qul Allah, baca ayat kursi, sama. Tapi kita kata Allah. Cuma kita bertawassul. Tawassul ni tawassul yang tidak dibenarkan. Jangan salah faham. Ada juga tawassul yang dibenarkan. Tawassul dengan ilmu, tawassul dengan nama Allah, itu dibenarkan. Tawassul ini tidak dibenarkan. Maka di sini mereka, Allah juga yang beri. Semasa wali itu hidup, Allah beri keramat kepadanya, dan apabila mati, Allah beri kuasa lain kononnya. Bila mati, kononnya Allah bagi anugerah khas kepada itu. Itu semua kerana Allah sayang sangat dengan wali itu. Dan bukan penuh pun kuasa itu. Yang penuh mereka percaya, yang penuh dunia ini Allah ada kuasa. Tapi dia kata Allah bagi sikit-sikit saja kepada
insan-insan kesayangan dia daripada awliya ini. Contoh dalam kawasan tertentu, kawasan tertentu, kawasan padang pasir, kawasan Mekah, kawasan Yaman, itu saja yang ada kuasa. Yang lain tak ada kuasa. Yang kedua, atas urusan-urusan tertentu ada kuasa dia. Urusan patah, boleh ada bomba patah. Urusan ilmu pemanis muka, ada ilmu pemanis muka. Ada urusan pelaris kedai, ada jin pelaris kedai. Kita mengatakan ada, benarkan. Apa salahnya kita letak ayat Quran, dia kata. Letak ayat 1000 dinar tanpa di kedai runcit. Kononnya pelaris kedai. Tapi siapa yang melari kedai? Inilah. Atas urusan itu jin yang memanggil-manggil daripada pelaris kedai tersebut. Nampak tak? Ini perkara ini. Perkara ini kita mengatakan, apa salahnya ikhtiar? Apa salahnya ayat Al-Quran kita bungkuhkan dengan kain kuning tanpa di mana-mana kedai? Ambil ayat kursi, taruh dalam air, siram keliling kedai. Apa salahnya? Nampak tak? Inilah urusan tertentu yang kononnya Allah beri, tapi itulah tugas-tugas jin yang buat perkara-perkara ini. Dan menjadi dan berkesan. Tiba-tiba letak saja tu, lari kedai penuh, beratur orang nak mari. Pasal apa? Inilah memang Allah izinkan. Keberkesanan menjadi bukan suatu hujah. Keberkesanan atau menjadi adalah kerana Allah nak uji kita. Kenapa? Allah nak uji kita sejauh mana kita taat dengan dia, ikut dalam Al-Quran dan kitab dia. Maka kita engkar dengan Al-Quran dia, maka Allah nak humbang kita ke dalam neraka Jahannam. Begitu juga dengan waktu-waktu tertentu. Boleh Itu pertama. Pertama, dari segi kuasa, dari segi tasarruf, dari segi urus takbir. Pertama, ini kesesatan pertama. Mula ayat ini kita kena yakin. Jangan kita yakin ada kuasa-kuasa gaib boleh menyelesaikan masalah kita, boleh menyempurnakan hajat kita atas perkara-perkara luar sebab selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada penyakit-penyakit ganjil, penyakit-penyakit yang pelik, berdoa banyak dalam hadis-hadis Nabi, banyak ruqyah cara Islam ini yang kita boleh buat, tapi jangan sekali-kali minta dengan perkara-perkara biasanya sekarang banyaklah bomoh tangkap jin dah, bomoh tangkap jin. Satu industri tangkap jin kerja dia. Dia tak tahu jin tipu dia. Oh, aku dah tangkap jin, kesian, tolong menjerit. Menjerit tapi jin tipu dia saja, tapi dia rasa dah betul. Pasal apa? Pasal dia mengatakan ada kuasa pada jin tersebut. Perkara-perkara ini kuasa. Yang pertama syirik dalam kuasa tadi. Yang kedua syirik dalam syafaat. Tengok ni. Syafaat. Apa dia syafaat? Surat sokongan. Syafaat ialah bila kita mati nanti ada syafaat, pertolongan, sokongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengeluarkan kita daripada seksa ataupun daripada neraka. Seksa dipendekkan, neraka dipendekkan, ataupun tak masuk neraka terus. Ini ada syafaat. Siapa dia bagi syafaat? Syafaat in dalam Al-Quran bil izni, dengan izin Allah. Tidak ada syafaat yang tanpa izin Allah. Kena ingat tak? Dan izin Allah mesti orang itu mati dalam tauhid. Kalau kita mati bukan dalam tauhid, ada buat kesyirikan walaupun sebesar zarah, kita tak mampu nak dapat syafaat. Tetapi syafaat ini siapa? Diberi oleh sesiapa yang Allah nak lantik. Mungkin Nabi, mungkin ulama, mungkin wali, mungkin mak bapak kita, mungkin Al-Quran, mungkin semua. Dia tukang baca saja, tukang umum saja, tapi senarai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syafaat. Sebagai contoh, kita nak faham syafaat ini sebagaimana sekolah. Dalam sekolah ada pelajar-pelajar terbaik. Pelajar terbaik SPM sebagai contoh, ada 10 orang pelajar terbaik. Kenapa dia pelajar terbaik? Masa sebelum periksa dia study kuat, dia pergi tuition, apa-apa caralah, maka dia dapat 10, 17A semua dalam SPM. Maka pihak sekolah nak bagi hadiah kepada pelajar cemerlang tadi. Apa jadi pihak sekolah? Pihak sekolah akan ini nak kait dengan syafaat ni. Pihak sekolah akan memanggil menteri ke, guru besar ke, PPD ke, wakil rakyat ke, itu hak pihak sekolah lah. Sama tadi. Bukan sama, suruh kita faham. Maka
datanglah menteri atau wakil ayat. Bila dia datang, maka dia pun bacalah. Oh, pelajar pertama ada 17A dapat hadiah RM500. Dia pun tukar bagi. Itu saja tugas dia. Begitu juga dengan akhirat nanti. Tukar bagi saat ini. Ini hanya baca saja. Tapi masih lagi syarat asas daripada Allah Subhanahu wa taala dengan bil izni. Maka masyarakat Arab percaya ada orang boleh tolong dia di hari akhirat nanti, terutamanya yang dia seru masa dunia. Orang-orang yang muqarrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata ruh-ruh wali tadi. Ruh-ruh Al-Lata, ruh-ruh Al-Uzza tu. Al-Lata Al-Uzza tu bukan berhala. Tapi ruh di belakang tu orang alim. Contohnya bila pergi hari akhirat nanti dia kata Allah Ta'ala akan tolong dia dengan beri syafaat dengan dia. Tu dia baik. Kita sekarang ni sembelih ayam mitang serah kau tu, pergi kubur, baca ayat kursi, hadiah kepada roh wali dalam kubur. Buat perkara-perkara tu. Perkara-perkara yang menyebabkan kita pergi ke kubur-kubur wali keramat tadi, menghadiahkan sesuatu. Tak kira lah membaca ke, apa-apa kaitan nak merapatkan hubungan dengan dia, kononnya Allah akan ke-19. Ini panggil syafaat, bukan syafaat qaryah, syafaat kasih sayang. Syafaat qaryah, syafaat takut tak ada. Syafaat kasih sayang. Maknanya kononnya Allah sayang dengan yang muqarrab dengan dia, maka Allah akan bagi syafaat dengan orang yang mati ini. Sikit lagi bunyi masuk waktu dah. Maka itu syafaat. Maka dia berfikir macam itu. Takut-takut kita pun rasa ada macam ini. Kita rasa bila kita buat baik dengan orang alim sekarang ni, kononnya ketua-ketua agama ni, konon-kononnya dia ada pertalian dengan roh-roh wali keramat. Setiap dia memang dia memuja dia orang ni. Kononnya dia boleh tolong kita di pergi nanti tidak ada. Tak payah memimpi dengan perkara ini. Kenapa? Kerana pasti akan timbul masalah. Pasal tak mungkin. Tetapi ahli tauhid saja ada peluang. Maknanya kalau kita dosa besar mana pun, kalau Allah nak menyelesaikan masalah kita, maka dia akan perintahkan sesiapa saja. Mungkin Nabi akan baca nama kita untuk bagi syafaat. Maka syafaat Nabi, sepatutnya nak dapat syafaat Nabi, apa kita buat? Nak dapat syafaat Nabi, kena banyak selawat dengan dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai Allah, bagilah sejahtera, selamat kepada Nabi aku. Kita minta dengan Allah supaya bagi Nabi kita. Tetapi syaitan datang dengan kita. Wahai Syekh, nak dapat syafaat dengan Nabi, pergi kubur Nabi, berdoa minta dengan Nabi. Maka dia ajak perkara ni. Maka kita pun pergilah ke Mekah, buat haji ke, buat umrah ke, duduk lama-lama, pergi di makam Nabi. Minta dengan Nabi. Elok-elok kita tak syirik di Malaysia, pergi sana dengan duit puluh ribu untuk dapat syirik daripada dengan kubur Nabi. Nampak tak? Allah suruh nak dapatkan syafaat, selawat dengan Nabi. Syaitan datang bisik, nak dapat syafaat Nabi, pergi minta dengan Nabi, pergi kubur-kubur. Lepas tu orang Arab akan balong kata tu, jangan lama-lama. Bila pukul lama-lama, kadang-kadang marah. Apalah polis ni, kita nak cakap dengan Nabi kita pun tak boleh. Dimarah, dihina. Ada orang dia kata menangis pun ada, pasal fras kecewa, tak boleh bercakap dengan Nabi. Kononnya dia merasakan Nabi hidup mendengar kata dia, boleh bertindak balas. Kenapa kita pergi kubur-kubur wali ni? Pasal kita rasa dia tahu. Dia mendengar kita, dia tahu benda gaib. Dia boleh respon dengan kita. Maka itulah di antara syafaat. Maka syafaat dalam Islam hanya syafaat bil izni, syafaat kasih sayang tidak ada. Sebagai contoh kata baca sendirilah tu. Dia di sini nota dia bagi contoh kita faham syafaat dari segi negara. Kita menangkap penjenayah luar negara di sini, maka syafaat negara luar dia akan hukum kita, dia paksa. Kalau tak bebaskan penjenayah negeri dia ni, dia akan serang kita ke negara Amerika contohnya. Kita tangkap warga negara Amerika di sini, kita hukum penjara, hukum bunuh dia. Maka golongan yang kena tuduh ini akan tulis surat kepada negara dia memohon syafaat, iaitu untuk guna kekerasan ugut Malaysia. Maka mereka pun ugut. Maka kita kononnya
perkara-perkara dunia ini sama juga dengan perkara akhirat. Kononnya Allah terkesan dengan makhluk-makhluk yang rapat dengan dia ini. Itu syafaat qahriyah dipanggil. Syafaat paksaan. Tapi orang Arab tak percaya dengan syafaat qahriyah. Dia percaya dengan syafaat kasih sayang, iaitu seperti mana dunia ini bila kita minta projek dengan bos ataupun apanya, kita kena rapat dengan orang yang paling rapat dengan dia tu. Kasih sayang, kerana dia kasih dengan seseorang, maka dia boleh tolong kita. Itu orang anggap suasana di hari akhirat. Bila kita rapat dengan roh Nabi, rapat dengan roh wali, rapat dengan malaikat, kononnya Allah ada rasa belas kasih sayang dengan kita masa pergi ke hari akhirat, dan Allah bagi syafaat dengan kita berbagai-bagai fikiran. Itu maka itu dipanggil syafaat mahabbah, syafaat kasih sayang. Syafaat qahriyah mahabbah, itu banyak berlakulah. Syafaat qahriyah orang Arab tak percaya, pasal dia kata Allah ada kuasa mutlak. Kuasa mutlak tak boleh lawan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimanakah fahaman manusia dengan fahaman syafaat ini? Katakanlah satu orang itu banyak berasal dengan Allah semasa dunia, tetapi dahulu dia baik dengan ruh Tok Wali. Dia selalu sembelih binatang, jamu di kubur Tok Wali, bertapa di kubur Tok Wali dengan harapan kalau di hari akhirat nanti Tok Wali tadi akan pujuk Allah bagi pihaknya. Dia kata itu. Sebab tu dia pergi ke kubur. Tapi kalau tanya dia, kenapa pergi kubur? Apa salahnya kita pergi kubur, kita melawat, kita ziarah? Itu kata dia. Tapi tak ada kena mengena dengan kita kubur tersebut. Ada sesuatu tujuan, ya, dia tersembunyi dalam hati dia. Orang tak tahu, hanya hati dia sendiri saja yang mengetahui. Itu kata akidah ini perkara dalaman. Orang lain tak tahu kenapa dia pergi kubur. Adakah niat nak bercakap, niat nak minta tolong, niat dapatkan sesuatu hajat ke, selesai masalah ke, dia pergi jumpa dengan kubur-kubur yang keramat tadi. Fahaman inilah yang masuk dalam masyarakat. Fahaman ini ada dalam agama lain seperti Nasara. Mereka kata Allah sayang sangat dengan wali itu sampai boleh pujuk Allah. Mereka sangka Allah malu nak azab mereka yang rapat dengan Tok Wali itu. Maka mereka sampai menangis di kubur Tok Wali dan mengharapkan pertolongan Tok Wali itu. Kadang-kadang ada suara yang keluar dari kubur yang beri arahan suruh sembelih kambing contohnya. Suara itu sebenarnya adalah suara jin, tapi mereka sangka itulah suara Tok Wali. Dah. Tengok nak bagi ni satu YouTube. Satu YouTube dia mimpi Nabi tadi secara iaqazah. Itulah ni. Ini sama. Dalam surah Fussilat ada cerita bab ni. Suara rupa macam ni akan wujud. Suara, bisikan dan wajah akan menjelma berbagai-bagai rupa nak tipu kita. Ayat ni suara Tok Wali keluar. Wahai cucu, cucu punya masalah, sekian-sekian masalah. Tidak ada masalah apa, janji buat sekian-sekian di kubur ni, Atuk akan tolong. Sama juga dengan Nasara. Saya ingat lagi Tok Padi kata baru ni, kawan dia Cina yang Buddha ni kan, dia kata agama sama, dia kata pasal Allah yang esa, satu, Tuhan, God, satu. Tetapi dia kata Nabi Isa itu hanya bukan Tuhan. Nabi Isa itu hanya orang yang paling rapat dengan Allah. Jadi bila dia kawan rapat dengan memohon dengan Nabi Isa, dengan menuju pada palang tersebut, palang itu kiblat tawajuh, maka Allah akan rasa kesian belas dengan Nabi Allah Isa. Ini konsep dia. Konsep dia, benda-benda yang sama kita rasakan, benda-benda yang rapat, insan-insan yang muqarrab dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita rapat dengan dia, maka Allah akan ada perasaan kesian belas dengan kita, maka Allah akan tolong cepat makbul doa kita. Kalau kita berdoa, cepat makbul. Ada hajat, cepat disempurna. Ada masalah, cepat diselesaikan. Berdoa dengan Allah, semaya hajat, tak termakbul pun, dah. Tak makbul pun. Anak perut buncit, kembung perut, berdoa dengan Allah, pergi hospital, tak sembuh-sembuh. Tapi bila pergi kepada Bomo, 3 hari hilang. Nampak tak? Siapa yang tak percaya? Hilang. Walaupun pergantungan kononnya atas rasa ikhtiar, dia ini pun anugerah Allah. Allah bagi anugerah kepada Bomo tersebut dan Allah kabul. Ikhtiar. Itulah ilah. Ilah kesyirikan. Tapi kenapa? Kita tak sabar. Kita tak sabar nak menanggung beban, derita sakit, ataupun menanggung hajat tadi, kita tak sabar. Bila tak sabar,
kita buat perkara-perkara khurafat, maka kita sanggup pergi ke hari akhirat dengan neraka jahanam selama-lamanya. Pasal apa? Pasal kita tak yakin dengan hari akhirat. Kita tak takut dengan hari akhirat bila kita buat perkara-perkara khurafat bercanggah dengan arahan Allah dan kita yakin ini benar, maka kita adalah orang yang benar-benar rugi, kerana kehidupan yang sebenar kita akan menderita selama-lamanya. Kita lebih takut dengan dunia, lebih takut dengan sakit dunia, lebih takut dengan kesihatan dunia, lebih takut dengan duit dunia, takut dengan dunia, tapi akhirat kita tak ada risau pun. Patut kita buat perkara-perkara nak menyelamatkan hajat dan masalah dunia sementara ini, tapi kita fikir apa akan jadi pada hari akhirat dengan tak belajar perkara-perkara tauhid yang Allah ceritakan dalam kitabnya. Itu adalah syirik fi tasarruf wa tadbir. Syirik uruh takbir. Syirik uruh takbir dunia ini. Allah sengaja uruh macam ini. Dia letak syaitan akan jumpa Allah minta kebenaran, nak uji. Pasal syaitan, sikit lagi syaitan ini tidak pernah berhenti daripada berusaha untuk menyesatkan kita. Kita pernah tak kita tak berhenti cerita ke orang bab perkara-perkara ini? Pernahkah kita tak pernah berhenti berdakwah kepada orang lain untuk mengajak mengaji Quran, mengaji hadis, duduk dalam majlis ilmu? Tak pernah tak macam kerja syaitan. Atas faktor itulah, atas dunia ini berapa ramai orang yang terpedaya. Sebab itu sebagian besar manusia akan terpedaya, sebagian besar manusia akan masuk neraka jahanam. Pasal syaitan tak pernah rehat 24 jam siang malam nak tipu kita. Bagaimana cara kita supaya kita tertipu dengan dunia ini, indahnya dunia, cantiknya dunia, hingga kita lupa bab hari akhirat. Inilah liciknya syaitan. Maka terpedayalah kita. Maka inilah syirik tersebut. Lalu mereka kata Tok Wali itu ada terlibat juga dalam urusan hukuman Allah Ta'ala. Banyak ayat Al-Quran sebut tentang syafaat qariyah ini kerana ianya banyak digunakan oleh syaitan untuk menyesatkan manusia. Syaitan tahu yang manusia senang tertipu dengan perkara ini, maka Allah tegaskan dengan berbagai cara dalam Al-Quran, tidak ada syafaat qariyah. Yang terakhir tak sempat Yang terakhir baca sendirilah. Yang terakhir syirik dari segi ilmu. Saya ringkas je. Syirik ilmu, tak ada syirik kuasa. Yang kedua syirik syafaat. Yang ketiga syirik ilmu. Syirik ilmu ini banyak sekali kita. Syirik yang kita rasa tahu hati orang. Bila dia buat tu, nak tipu orang tu. Oh, dia tu nak buat sekarang, nak tipu orang tu. Dia tahu orang tu nak tipu. Tak kira lah dia betul-betul nak tipu ke, itu Allah Subhanahu tak tahu. Tapi kita mengatakan, aku tahulah. Aku tahu itulah dia telah mengambil ilmu Allah kepada diri dia, maka dia telah mensyirikkan Allah Subhanahu. Kenapa? Dia tahu benar. Itu syirik ilmu. Maka salah faham ketiga, mereka sangka wali itu tahu perkara gaib sampai kita takut bercakap dengannya. Maka perkara kita takut nak pergi jumpa dengan tu, dia tahu niat kita dan sebagainya lah. Dan sebagainya. Maka tak sempat habis lah. Tak sempat habis. Kenapa berlaku perkara ini? InsyaAllah sekali lagi ni kita sambung lah. Kenapa berlaku perkara-perkara ini? Walaupun perkara asasnya ialah kerana kejahilan wahyu, itu je punca asalnya. Kerana kejahilan wahyu. Tapi mereka terpedaya juga. Jahil wahyu, jahil Quran je kita ni. Lepas tu berlaku macam ni. Kita syirik kerana jahil Al-Quran. Jahil Al-Quran, tak faham dengan pengajaran pada Al-Quran. Tu je punca. Tengok Allah kata ni, ya ma'syarul jinni wal insi, wahai jin dan manusia. Tengok Allah kata dalam neraka ni, orang yang tertipu, kita buat syirik atas dunia, masuk neraka jahanam kekal selama-lamanya. Maka Allah panggil kita ni, ya ma'syarul jinni wal insi, wahai jin dan manusia, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Atas dunia dahulu yang kamu masuk neraka kekal ini, wahai sebagai besar manusia jin manusia ni, atas dunia dahulu tak ada ke orang ajar kamu ayat-ayat Al-Quran, mu faham apa larangan aku. Itu punca dia. Punca dia, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna. Dah, adakah ulama-ulama orang mengajar tadabbur Al-Quran ajar Quran dengan kamu bahawasanya adanya hari pertemuan pada hari ini? Ajar Quran.
Maka nak ceritanya, takut dengan hari akhirat, baca Al-Quran. Adanya hari pertemuan macam ni. Maka yaumikum haza qalu syahidna ala anfusina. Maka kami menjadi saksi pada diri kami hari ni. Kami lalai leka masa atas dunia dulu. Tengok. Suasana hari akhirat, suasana dalam neraka, kita semua akan menjadi saksi. Kita lalai leka atas dunia, tak nak mengaji tadabbur Al-Quran, tak faham Al-Quran, Allah akan masuk dalam neraka jahanam kekal, dan aku menyaksi benar sama sekali kerana aku lalai leka atas dunia, aku lara dengan dunia. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqina fi din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabbil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.